Ada orang kata, oh lepas ni tak boleh bertanding. Tuan-tuan, apa yang menyebabkan seseorang itu hilang kelayakan untuk bertanding pilihan raya? Sekiranya dia disabitkan, dijatuhkan hukuman, tidak kurang daripada 1 tahun. Kalau dia dijatuhkan hukuman 364 hari, 23 jam dan 59 minit. Dia masih boleh bertanding. Dia masih boleh bertanding. 11 bulan, 30 hari, 11 bulan, 29 hari, dia masih lagi boleh bertanding. Saya ni tuan-tuan, dijatuhkan hukuman hanya sebulan. Sebulan tu pun tolak dengan cuti, tolak dengan berkelakuan baik. Saya ingat 2 minggu dah selesai dah. Tak ada masalah. Tapi kita masih boleh merayu. Jadi saya punya kelayakan untuk bertanding masih lagi ada tuan-tuan. Tak perlu bimbang lah. Jangan panik sangat. Relax lah saudara. Kita nak lawan kerajaan zalim. Pakatan Harapan lepas tu diteruskan oleh Perikatan Nasional ni bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Dan kalau kita didenda, contohnya saya tak ada didenda tuan-tuan. Kalau kita didenda 2,000, tidak kurang daripada RM2,000. Maknanya kalau kena je RM2,000 atau lebih, maka secara automatik saya hilang kelayakan. Itu pun boleh merayu hingga ke yang penghabisan. Kalau dah selesai di Mahkamah Persekutuan, saya masih lagi boleh buat semakan kehakiman. Kalah tu, barulah saya pergi ke penjara selama sebulan. After diskaun, cuti dan sebagainya, mungkin 2 minggu saja. Tetapi adakah keluar penjara, kalau katalah saya ketika itu seorang wakil rakyat, adakah saya hilang status wakil rakyat saya? Tidak tuan-tuan. Tidak. Saya rasa kalau saya duduk dalam lock-up tu, kalaulah ditakdirkan saya terpaksa juga duduk di lock-up, saudara, saya akan duduk di lock-up tu taklah lama sangat, macam setengah-setengah wakil rakyat pergi bercuti di New Zealand sampai 1 bulan. Jadi masih lagi boleh menjalankan tanggungjawab saya, kalaulah ada peluang. Itulah. Jadi tak perlu bimbang tuan-tuan. Tak perlu bimbang. Untuk makluman saudara, banyak kes saya dah selesai. Kes yang belum selesai ni hanya tinggal kes yang tak masuk akal. Contohnya saya merayu supaya saya merayu supaya keluarga ACP Syariman diberikan pampasan. Dalam pertuduhan pun tulis saya merayu. Jadi mana masuk akal tuduhan macam ni saudara? Saya yakinlah tuan-tuan, bila kita dah tukar peguam negara ni, kita buat representasi balik, insya-Allah peguam negara yang baru tu pun tak ada masalah untuk melepaskan saya. Sama jugalah kes kita tegur sikit PM sebelum ni kan. Sekarang ni PM pun dah bubarkan parlimen. Jadi tak jadi isu lagi dah. Ini pun saya rasa kita buat representasi, insya-Allah lepas. Lepas tu dah tak ada masalah. Jadi tak perlu nak bimbang tuan-tuan. Kita fokus menangkan Barisan Nasional. Siapa juga jadi calon, kita sokong je lah tuan-tuan. Kes Datuk yang hari ni tu bila akan dibawa ke Mahkamah Persekutuan tu? Lama lagi, tahun depan lah. Tu kan tadi ada kes yang belum selesai kan, berbentuk jenayah ke apa ke? Kes yang tinggal itulah kes pasal saya merayu supaya keluarga ACP Syariman diberikan pampasan. Lagi kes kononnya saya menghina PM. Itu je lah. Itulah. Bukan jenayah. Ordinan darurat dengan MC. Okay? Alright. Saya tidak ada sebarang kes sebelum kerajaan Pakatan Harapan memerintah. Kes yang saya hadapi,
semua kes zaman Pakatan Harapan, dan kes zaman Pakatan Harapan pun semua dah selesai, dah settle semua sekali. Yang tinggal yang tadi punya kes, iaitu laporan polis yang saya buat terhadap Amhari, dianggap sebagai menghina mahkamah dan dianggap kononnya saya ni mengugut saksi, padahal saksi dah selesai memberi keterangan. Okey, Tok, kita cerita pasal politik sikit cerita. Memang kita ni kerja kita cerita politik. Jangan kau cerita pasal akademik ke, cerita yang tak ada kena-mengena dengan kita. Tok, masa PRU 14 yang lalu, PH Pakatan Harapan berjaya menawan hati pemula dengan janji-janji yang sangat manis tu, dengan PTM percuma macam-macam lah dia bagi ruang pekerjaan dan apa. Kali ni tu macam mana tu kita punya rasa-rasanya macam Barisan Nasional nak janji kepada orang muda ni tu? Pada pandangan saya, apa yang telah dibentangkan dalam Belanjawan 2023 itu antara JIS kita punya manifesto lah, kita punya manifesto Barisan Nasional. Namun saya yakin dalam masa terdekat ini Barisan Nasional akan menyediakan manifesto dia. Dan saya begitu yakin anak-anak muda menantikan manifesto yang akan dikeluarkan oleh Barisan Nasional, kerana tidak ada parti lain yang ada track record menunaikan manifesto mereka lebih baik daripada Barisan Nasional. Malah pada tahun 2013, manifesto yang kita keluarkan, kita berjaya menunaikan 99.6%. 99.6%. Manifesto kita tahun 2013 telah pun selesai ditunaikan sebelum pilihan raya umum pada tahun 2018. Kalau kita lihat janji Pakatan Harapan, daripada 60 janji yang mereka kemukakan sebelum pilihan raya umum yang ke-14, mereka hanya tunaikan penghapusan GST. Itu pun yang membawa bencana kepada negara, kehilangan pendapatan tambahan lebih kurang 30 bilion satu tahun. Jadi kalaupun ada janji daripada Pakatan Harapan, saya tak fikir anak muda akan mendengar lagi. Kecuali anak-anak muda yang betul-betul baru lepas selesai apa dipanggil, baru selesai kuliah, baru selesai belajar, mereka baru melibatkan diri dalam arena politik, mungkin tak tahu apa yang berlaku sepanjang tempoh 22 bulan. Itu sebab mak bapak kena mainkan peranan mengingatkan mereka terhadap janji-janji yang telah pun dikhianati oleh Pakatan Harapan, dan kena ingatkan bahawa Perikatan Nasional juga adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan sebelum ni. Tan Sri Muhyiddin adalah antara orang yang telah memberikan janji-janji palsu ni. Jadi jangan sampai mereka termakan lagi janji-janji daripada Muhyiddin ataupun janji-janji daripada GTA yang dipimpin oleh Tun Mahathir ataupun janji-janji daripada Anwar Ibrahim. Penting bab ni. Okey? Okey, Tok. Ya. Sekiranya Barisan Nasional menang tu, adakah apa yang Barisan Nasional buat sebelum itu dia akan diteruskan tu? Saya yakin kerajaan baru nanti dengan kalau diberikan mandat yang besar, mereka boleh memerintah mengikut acuan mereka sendiri. Sudah pastilah apa yang dijanjikan untuk diberikan oleh kepada rakyat melalui Belanjawan 2023 itu akan ditunaikan, malah mungkin lebih baik daripada apa yang telah dijanjikan. Ini berdasarkan track record kita. Sebab kita ada satu pasukan yang kuat, kita ada satu pasukan yang ada pengalaman. Sudah pastilah kita akan mengemukakan lebih 70% pengundi baru, muka-muka baru sebagai calon pilihan raya. Namun kita masih mengekalkan sebahagian daripada mereka yang masih lagi mempunyai idealisme, masih lagi boleh digunakan pengalaman mereka, kepakaran mereka untuk membimbing orang-orang muda, orang-orang baru yang akan mengambil alih
kepimpinan negara, insyaAllah. Ya. Tok, ini soalan netizen tu Ya. Dia tanya apa pandangan Datuk berkenaan dengan sentimen pengundi Cina setakat hari ini tu menjelang PRU? Pengundi Cina rata-rata yang saya jumpa ramai yang frust dengan DAP. Ramai dengan frust dengan DAP. Cuma ramai di antara mereka kalau boleh nak melihat Datuk Seri Najib kembali memimpin kerajaan. Cuma kita kena faham keadaan hari ini, Datuk Seri Najib telah pun menjadi mangsa penganiayaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi orang yang terdekat yang hari ini paling dekat dengan Datuk Seri Najib Tun Razak ialah gandingan beliau ketika beliau menjadi Perdana Menteri, iaitu Timbalan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan kita pun kena ingat bahawa Perdana Menteri hari ini adalah sebahagian daripada kabinet Datuk Seri Najib. Tok Mat Hassan adalah merupakan Menteri Besar Negeri Sembilan ketika zaman pemerintahan Datuk Seri Najib. Banyak pembangunan yang dibawa kepada Negeri Sembilan. Begitu juga kita ada banyak tokoh-tokoh lain, contohnya di wilayah Persekutuan kita ada bekas Menteri Kewangan kedua, di mana di Johor kita ada banyak bekas Menteri Kabinet zaman Datuk Seri Najib yang mungkin akan dicalonkan semula, macam Datuk Seri Syamuddin Tun Husin, dia mungkin akan dicalonkan semula, bekas Menteri Pertahanan kita. Begitu juga dengan beberapa orang menteri-menteri lain yang saya rasa turut akan dipertimbangkan, mungkin akan dipertimbangkan oleh Presiden lah, termasuk Menteri Pertahanan sebelum ni Datuk Seri Syamuddin juga mungkin akan dipertimbangkan. Jadi bukan semua diletak muka baru. Itu sebabnya diberikan gambaran, kita tak tahu siapa yang sebenarnya yang dah confirm jadi calon. Nobody can say that they are going to be the candidate.